Wih, betul. Apa itu sini? Kenapa ini? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi sallallahu sallam alaihi Allahu Allah lamma nadani huwa fasirtu abdan mamlukan lahu huwa Allahu Allah lamma nadani huwa fasirtu abdan mamlukan lahu huwa ya bahra fadlin wa taja'adlin yudli bi waslin قبل المنية يا بحر فضل وتجعدن يدلي بوصل قبل منية الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له هو هو الله لما ناداني هو صرت عبدا مملوكا له هو حاشاك تغفل وعنا وتبخل يا غير مرسل ارحم شادية حاشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل ارحم شاذية الله ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له هو الله الله لما ناداني هو صرت عبدا مملوكا له إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين فالواجب هو الذي لا يتصور في العقل عدمه أي لا يصدق لا يصدق العقل itu dah la yusaddiqul aqlu bi'adamihi. Kita sambung lagi fal wajibu maka bermula wajib, yakni wajib akal di sini maksud. Itu dia sebut dah fa sini fa fasihah ni. Bukan fa tafri', okey. Al-fa'u huna laysat lit-tafri'in bal lil ifsahi. Ifsah mana al-idah lah, nak menyatakan. Fa sini fa nak menyatakan. Berapa? Seolah-olahnya jatuh pada syarat yang muqaddar. Tu dah. Iza aradta, apabila engkau menghendaki anta'lama, oleh bahawa engkau mengetahuikan makna wajib mustahil jaiz hak dia sebut dah tu, fa aqulu laka, maka aku menyatakan bagi engkau, fal wajibu maka bermula wajib akal itu khabar huwallazi, ialah yang la yutasawwaru, yang tiada boleh digambarkan, fil aqli pada akal, adamuhu, oleh tiadanya, tiada barang. Tu dia definisi ini ghairu jami' ni, tidak melengkapi tu. Ta'rif ni ta'rif ghairu jami'in, ta'rif yang tidak jami'. Sebab kena takwil lagi. Apa? Adamuhu ay intifa'uhu. Wajib akal ni ialah yang tiada boleh digambarkan pada akal, tiadanya, yakni tidaknya. Tak boleh nak gambar pada akal, tak boleh nak membenar pada akal, tidaknya. Tiadanya nak mana? Tidaknya. Adamuhu ay intifa'uhu. Kena takwil itu. Baik. Kalau gitu kita baca dah qauluhu fal wajibu deh. Cadah dah. Qala syarihu qauluhu qaulul musannifi. Bermula perkataannya perkataan bagi musannif, huwallazi, dalam ialah yang. Apakah allazi itu? Nak tafsir. Tu nak tafsir, orang panggil allazi tu kena kau apa? Ini nak tafsir bagi allazi. Huwal amrul ladzi. Jadi wajib akal ni ialah perkara yang tu. Huwal ladzi huwal amrul ladzi. Dia tak kata sifatul ladzi ko. Itu dia tak al amru, perkara. Perkara yang huwal ladzi huwal amrul ladzi, ialah perkara yang perkara yang mana?
huwallazi ay huwal amrul ladzi, ialah perkara yang mana allazi tadi al-amru tu, perkara tersebut a'ammu terlebih umumlah ia al-amru, terlebih umumlah ia perkara min ayyakuna daripada bahawa adalah ia al-amru, ia perkara tu zatan za'ko au sifatan atau sifat au nisbatan atau nisbah. Tu jadi kalau kata wajib akal ni sifat yang tiada boleh dibenar pada akal, tiadanya ini tidaknya. Lepas tu zat lagu mana? Kalau kata wajib akal ni zat yang tiada boleh digambarkan, tiada boleh diterima, tiada boleh dibenarkan pada akal, tidaknya pas sifat lagu mana? Kalau gitu nak tafsir kata nak jadi umum, masuk melengkapi habis zat kau dia, sifat kau dia, nisbah kau dia, maka allazi itu kena kepada al-amru, perkara yang gitu dah. Maka al-amru tu a'ammu min ayyakuna zatan au sifatan au nisbatan, terlebih umumlah ia perkara daripada bahawa adalah ia perkara tersebut zat ke atau sifat ke atau nisbah. Mana misalnya bagi zat kadzatillahi ta'ala, itu contoh bagi zat. Jadi zat Allah ni ialah al-amrul ladzi la yutasawwaru fil aqli intifa'uhu, perkara yang tidak dibenar pada akal tidaknya. Mana apa? Perkara tentu sungguh. Atau boleh kata tak ada, boleh, kerana zat tu ada dengan tak ada. Maknanya zat Allah Ta'ala ni perkara yang tidak boleh dibenar pada akal, tiadanya. Apa makna? Zat Allah perkara tentu ada. Gitu dah. Wasifatihi, ini misal bagi sifatan. Ai kasifatihi, seperti segala sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah Ta'ala. Tu. Jadi segala sifat-sifat Allah Ta'ala tu, sebab tu kita kena takwil kata definisi tatu ghairu jami'. Sebab sifat-sifat Allah Ta'ala bukan semuanya bahasa tentu ada. Kalau hak tentu ada sungguhnya, sifat Allah Ta'ala hak ma'ani saja. Zat Allah ada, sifat-sifat ma'ani pun wujudiyah. Zat Allah wujudi, sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala wujudiyah. Adapun sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat maknawiyah, itu bukan bahasa wujudiyah tu. Sebab tu tak boleh kita buat istilah sendiri. Sifat wujud ni sifat wujudiyah. Pening jadi ni. Sifat wujudiyah bukan. Sifat wujud tu sifat zatiyah atau sifat nafsiyah, sifat yang bahasa nak cerita zat, atau sifat yang bahasa nak cerita diri zat tu. Bila kita kata sifat wujud ni sifat wujudiyah, bermakna ada tu ada. Gitu. Tak kena tu. Ada bukan ada. Ada tu amrun i'tibari. Perkara yang subutiyah tu, wujud tu orang panggil amrun subutiyah. Perkara yang subut tu amrun i'tibariyah, mana perkara hak dikira-kira pada akal saja. Amrun fi zihni dia panggil. Atau kalau kita menjalani di atas maturidiyah, maknanya wujud-wujud tu kena kepada amrun khariji, tapi halun nafsiyah. Perkara hak sungguh di luar pada akal, yang ni sungguh pada zat, tapi bukan wujudiyah. Lepas tu haliyah dia panggil, halun nafsiyah. Apa? Perkara yang tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada, menengahi antara ada dengan tak ada. Sabit bagi zat selama mana ada zat, tak ada dikeranakan dengan satu kerana. Itu dia panggil hal nafsiyah. Jadi bukan semua sifat Allah Ta'ala hak kita kata tu ada belaka di zat dia, ada. Sifat sedia Allah, sifat kekal Allah, tak serupa Allah kaya baharu, so tak ada lola. Ada cara-cara zat. Itu semua tu subutiyah, salbiyah subutiyah. Tu. Begitu juga orang panggil sifat maknawiyah. Jadi sebab tu definisi kata wajib akal ni ialah al-amrul ladzi
La al-amrul ladzi la yutasawwaru fil aqli adamuhu ni ta'rif ghairu jami'. Ta'rif yang tidak melengkapi, mana tidak masuk habis afra' wajib akal tu dalam definisi. Sebab kalau kita kata perkara yang wajib akal ni perkara yang tidak dibenarkan pada akal tiadanya, mana perkara tentu ada. Pahak tentu adanya zat Allah dan segala sifat-sifat wujudiyah Allah, mana sifat ma'ani Allah Ta'ala ada di zat Allah Ta'ala. Lau kushifa 'annal hijabu la ra'ainaha. Kalau gitu sifat-sifat lain bukan wajib akal. Tu orang panggil tak masuk habis afra' dalam definisi. Tu orang panggil ta'rif ghairu jami'. Nah, maka sebab tu kena ta'wil kata adamuhu ai intifa'uhu. Tu dah. Tiada nyo allazi nya al-amru tu, yakni tidaknya intifa'uhu. Itu. Barulah orang panggil pitah maknanya perkara wajib akal ni apa? Wajib akal ni perkara tentu sungguh. Kerana tiap-tiap benda sungguh belum tentu ada. Tiap-tiap benda ada pasti sungguh. Gitu dah. Tiap-tiap perkara yang sungguh belum tentu ada. Sungguh dah ada Allah, sungguh. Ada dah ada tu, tak ada. Tak ada kalau di sisi Asy'ariyah ada tu amrun fi zihni, amrun i'tibari. Subuk dia tu pada kira-kira akal. Atau kita kata ada tu ada ke tak? Tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap ada. Sungguh dengan makna hal nafsiyah. Tak boleh nak kata ada sungguh, tak boleh nak kata tak ada sungguh, duduk tengah-tengah. Bukan ada, bukan tak ada. Duduk tengah-tengah. Sama juga kidai bakak ukhalafah qiyamu bin nafsi wahdaniyah. Itu bukan perkara tentu ada, perkara tentu sungguh. Kalau dibuka hijab tak nampak, tak ada permulaan bagi ada Allah, tidak ada akhir bagi ada Allah, tak terima perubahan. Tak nampak tu. Tapi reti. Tak serupa Allah akan yang baharu, reti. Nak tunjuk lagu mana nampak tak nampak. Tu. Faham tak? Jadi nak jadi melengkapi masuk habis afra' dalam definisi, kena ta'wil ke definisi tadi. Fal wajibul aqliyu huwal amrul ladzi la yutasawwaru fil aqli intifa'uhu. Bermula wajib akal itu ialah perkara yang tidak dibenarkan pada akal tidaknya, maknanya perkara tentu sungguh. Maka masuklah sifat-sifat Allah Ta'ala semua sekali. Sama ada hak bahasa sungguh saja, tak naik sampai tahap ada, masuk atiklah lebih-lebih lagi hak sungguh lagi ada. Habis. Wa thubuti kulli sifatin min tilkas sifati lahu ta'ala. Lahu ta'ala tu takluk pada kata subuk tu lah. Subuk tu. Lahu tu takluk pada kata subuk tu. Subuk tu taklak dia. Ni contoh bagi nisbatan. Mana nisbah? Wa thubuti dan seperti sabit ngoti kulli sifatin tiap-tiap satu sifat min tilkas sifati daripada demikian itu segala sifat-sifat kamalah Allah. Sabit-sabit, subuk-subuk lahu baginyo bagi Allah Ta'ala. Tu apa panggil nisbah. Nisbah subuknya sifat di zat Allah Ta'ala tu wajib akal. Wajib akal. Sabit subuk kudrat di zat wajib akal. Subuk sabit ngoti adanya kudrat di zat Allah tu. Nisbah kudrat dengan zat Allah tu sabit ngoti. Sifat kudrat tu di zat Allah, tu wajib akal tu. Tu. Wa amma idrak. Tengok. Adapun mengerti, mendapat tilkan nisbah. Adapun idrak wa amma idraku tilkan nisbati. Adapun mengerti, mendapat, mengetahui akan demikian itu nisbah. Mana subuk tu? Tahu kata sabit tiap-tiap satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah di zat Allah Ta'ala. Tu falaisa biwajibin. Tu tak wajib tu. Falaisa maka tidaklah ia idrak mendapat tu biwajibin, bukan wajib akal. Idrak tu bukan wajib akal. Adapun diri subuk tu wajib akal. Tu. Sebab diri subuk tu lah nisbah.
Nisbah subuknya setiap-tiap satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah di zat Allah. Hak tu wajib akal. Adapun diri kita reti kata sabit subuk segala sifat tu di zat Allah, hak tu bukan wajib. Ada faham molek? Nah, beza tu. Bal bahkan huwa ialah aitil kal idrak tu. Bahkan ia demikian itu mendapat mengerti itu jaizun akliyun saja. Harus yang dibangsa kepada akal saja. Tu maka reti daripada sini dua. Mana? Kita dapat nampak segala sifat-sifat wujudiah Allah Ta'ala. Hak tu harus pada akal, bukan wajib ada akal. Jadi kalau Allah Ta'ala nak buka hijab, maka mendapat. Lau kushifa'an al-hijabul ra'ainaha. Kalau Tuhan buka hijab, pasti nampak. Maka ketika mana Tuhan buka hijab, nampak orang panggil sifat ma'ani Allah, zat Allah Ta'ala wujud, nampak. Sifat ma'ani Allah wujud, nampak. Sebab apa? Kullu mawjudin yasihu an yura. Tiap-tiap benda ada tu sah untuk dilihat. Sah untuk nampak. Tapi wajib nampak ke? Tak wajib. Sebab apa? Sebab nisbah idrak hak tu harus pada akal. Nisbah subuk tu hak wajib pada akal. Betul? Nisbah sabitnya segala sifat di zat tu wajib akal. Adapun nisbah kita mendapat, mengerti, mengetahui, melihat, mendengar, kau tak kira lah. Ya idrak ni umum sebenarnya. Ya idrak dengan penglihatan apa? Idrak dengan pendengaran dengar. Idrak dengan pengetahuan tahu. Betul? Tu. Dapat dengan penglihatan apa? Dapat dengan pendengaran dengar. Dapat dengan pengetahuan tahu. Nisbah idrak tu jaizun akliyun, harus pada akal. Maka sebab tu bukan wajib pada akal kita boleh nampak zat Allah Ta'ala, segala sifat-sifat Allah, harus ya pada akal. Faham tu? Maka sebab itulah orang panggil Mu'tazilah tu dia tak dapat idrak. Mu'tazilah dia tak dapat idrak pun sifat-sifat Allah Ta'ala tu sabit di zat Allah Ta'ala. Ada benda subuk zat, subuk sabit sengoti kita tu. Subuk ni sabit sengoti lah, buh kita apa. Subuk segala sifat tu di zat Allah Ta'ala tu wajib akal. Betul tak? Nisbah subuk segala sifat tu di zat Allah Ta'ala tu wajib akal. Kalau wajib akal apa? Mu'tazilah tak bilang. Mu'tazilah kat nafi. Mu'tazilah kata mana ada kudrat iradah ilmu hayat sama bahasa kalam. Allah qadirun bizatihi, alimun bizatihi, muridun bizatihi. Apa Mu'tazilah tak reti? Mu'tazilah tak idrak. Sebab idrak tu harus pada akal. Kalau diri idrak, nisbah idrak kau orang panggil subuk sifat Allah Ta'ala di zat dia tu orang panggil wajib akal, automatik Mu'tazilah pun tak ingkar sifat. Betul? Dah wajib akal kan? Tu. Jadi kena faham molek. Hak dikatakan wajib akal tu nisbah subuk saja, bukan nisbah idrak. Adapun nisbah idrak harus pada akal. Sebab tu idrak dengan akal Mu'tazilah ingkar. Dia tak boleh nak terima. Sebab apa? Sebab tak ada dalam Quran. Satu hujah. Kemudian kalau orang panggil dengan akal pula fikir, kalau ada sifat-sifat, adakah sifat Tuhan tu qadir atau baharu? Kalau baharu sifat, maka baharu juga zat. Kalau qading sifat, la ta'addadatil qudama, berbila-bila benda qading, ta'addudul qudama mustahil lah. Tengok, dia tak boleh nak idrak. Faham tak? Dia tak boleh nak reti dengan akal dia. Maka sebab tu nisbah idrak tu harus pada akal dia. Nisbah subuk tu orang panggil hak wajib pada akal. Faham tak? Tu. Lagi pula dalil kata nisbah orang panggil idrak tu harus pada akal, maka sebab tu harus saja kita dapat nampak zat segala sifat-sifat Allah, bukan wajib dah. Tu. Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Jazam kata boleh nampak tu jazam pada pihak janji. Faham tak? Tu adapun semata-mata diri dapat nampak zat Allah segala sifat-sifat wujudiah Allah, hak tu harus ya. Maka sebab dia termasuk daripada af'al Allah Ta'ala, membuka hijab yang maknawi, menutup hijab yang maknawi. Maka membuka menutup termasuk sama dengan isqa' is'a' ke? Mana orang panggil sifat pengen Allah Ta'ala, harus bagi Allah Ta'ala, bukan wajib dah. Harus Allah Ta'ala nak buka hijab orang ni nampak zat dia. Akhirat kelak lah. Di dunia tak boleh lah. Habis. Qauluhu qaulul musannifi, bermula perkataannya perkataan bagi musannif, la yutasawwaru.
Perkataan bagi musannif la yutasawwaru tu nak baca kena imma ada kalanya dibacakan dia bi dhammil ya'i dengan dhammah ke ya yutasawwaru. Baca yutasawwaru boleh, ada kalanya boleh dibaca dengan yutasawwaru. Bapa baca yutasawwaru mabniyan hal kada dibinakan dia lima bagi barang lam yusamma fa'iluhu yang tidak dinamakan, yang ini tidak disebutkan oleh fa'ilnya, tidak disebutkan fa'il dia. Orang panggil fa'il mudhari' bina majhul dia panggil. Fa'il yang tidak disebutkan fa'il dia. Baca yutasawwaru boleh. Orang panggil baca gitu tu dibinakan bagi barang yang tidak disebutkan akan fa'ilnya lima lam yusamma fa'iluhu. Kerana barang yang tidak disebutkan tidak dipernama, makna tidak disebutkan fa'il dia, mana fa'il mudhari' bina majhul. Kalau kita baca bi dhammil ya dengan fa'il mudhari' bina majhul, la yutasawwaru, ketika tu maknanya bimakna la yudraku. Itu. Tu al-amrul ladzi la yutasawwaru, perkara yang tidak didapat. La yutasawwaru dengan makna la yudraku kalau baca dengan dhammah ya tu. Makna ketika tunya tidak didapat. Tu. Au bi fathiha, boleh juga baca dengan fathah ya tu. Au bi fathiha bi fathil ya'i, atau ada kalanya boleh dibacakan dengan fathah ya. Mana? Yatasawwaru. Boleh baca dulu. Sudah kritik lah. Orang baca yatasawwaru pun boleh, yutasawwaru pun boleh. Kalau baca yutasawwaru fa'il mudhari' bina majhul, maknanya la yudraku, tidak mendapat, tidak dimengerti, tidak dimengetahui, tidak mendapat pada akal. Kalau baca yatasawwaru mabniyan hal kada dibinakan dia lil fa'ili. Tuh. Kalau gitu makna lagu mana? Bi makna la yumkinu, tidak mungkin. Jadi al-amrul ladzi la yatasawwaru ay la yumkinu, perkara yang tidak mungkin, gitu. Yang tidak mungkin pada akal oleh tiadanya. Jadi gitu makna dia. Tapi sungguh pun kata boleh baca rurwa, la yutasawwaru boleh, la yatasawwaru pun boleh. Tapi dia kata kan, lakin ini istidrak pada kata tu imma bi dhammil ya au bi fathil ya. Ada kalanya boleh dibaca dengan dhammah ke ya, ada kala boleh dibaca dengan fathah ke ya. Tapi sungguh pun kata boleh baca rurwa, kata dia nya lakin akan tetapi al-awwalu yang pertama. Mana yang pertama? Mana yang pertama Syakir? Mana hak pertama? Mana? Bi apa? Bi dhammil ya. Mbak nak boleh kau tahu tu. Oh Yazid, mudah elok ke siapa? Ada Nabi Muhammad nak lalu situ, menyawak bid'ah itu. Kau nampak? Yazid bin Muawiyah ni. Lakin akan tetapi sungguh pun kata boleh baca dua, fathah ya pun boleh, dhammah ya pun boleh. Tetapi hak rajihnya al-awwalu yang pertama. Mana yang pertama? Bi dhammil ya, yutasawwaru tu. Yutasawwaru tu ansabu, terlebih munasabah lah ia bi kalami syaikhi, dengan perkataan bagi syekh, perkataan bagi Syekh Muhammad Fadhali inilah. Terlebih munasabah lah ia dengan perkataan bagi syekh bila ba'du, kemudian nanti. Mana? Iaitu ai la yusaddiku. Tu Syekh wak mari definisi la, wak mari tafsir, bukan definisi dah. Wak mari tafsir kata la yutasawwaru ai la yusaddiku, tidak dibenarkan. Itu nak menunjuk kata Syekh menjalani di atas baca ayat pertama tu lebih munasabah. Kalau tidak la yumkinu lah dah ni.
Kerana la yutasawwaru dengan baca yutasawwaru dengan mana la yudraku, maka sebab tu tafsirnya la yusaddiqu, tidak dibenarkan, tidak dimendapatkan. Gitu. Tu munasabah, terlebih munasabah dengan kalam Syekh Muhammad Fadhalinya ialah baca dhammah ke ya. Habis. Kemudian dia kata wa'turidha, dan dikritik. Biasa tu kena kritik tu biasalah. Tak payahlah jadi pening-pening sangat. Nak kritik pun jadi nak balas dah. Itu ni. Biasalah tu kena kritik. Kritik mengkritik tu memang budaya ilmiah. Budaya ahli ilmu tu memang kritik mengkritik. Biasalah tu. Tengok ni. Wa'turidha, dan dikritik, diiktiraf, ditik. Apa ala hazat ta'rifilah, di atas ini ta'rif. Ada orang kritik ta'rif lagu ni bi annal wajibah. Kritik lagu mana? Kritik lagu ni bi annal wajibah, dengan bahawasanya wajib akal ni qad yutasawwaru adamuhu, qad litaklid, terkadangnya boleh diterima oleh tiadanya. Yang boleh tergambar kata Tuhan tak ada. Wajib akal ni boleh juga tu digambar ke tiadanya. Betul tak? Fok-fok mu dua maksiat ada-ada itu ni. Apanya? Akalnya mari tergambar Tuhan tak ada kot asal ni. Padahal Tuhan tak ada ni mustahil pada akal tak? Tuhan tentu ada. Lalu kalau awak mari definisi kata wajib akal ni perkara tentu ada, tak terima pada akal, tak terbenar pada akal, tak dimendapatkan pada akal tiadanya, tidaknya, dia kata bi annal wajiba qad yutasawwaru adamu, dengan bahawasanya wajib akal ni terkadang boleh diterima oleh tiadanya. Berapa boleh terima? Ila pada kata qad yutasawwaru. Idzil aqlu, kerana bermula akal itu qad yutasawwaru atau qad yatasawwarul muhalu. Terkadangnya boleh diterima, boleh digambarkan akan perkara yang qad yatasawwaru aja, qad yatasawwarul muhala gitu. Terkadangnya digambarkan. Tu. Diberupakan pada akal ni akan perkara yang mustahil. Yang mari dalam kepala otak tergambar Tuhan tak ada kok. Tuhan lemah ke? Yang mari dalam kepala otak apa tak? Warna benda saya nak ni tak dapat. Tuhan lemah ke? Gerak yang mari. Astaghfirullahalazim. Tapi nak ayatnya benda tu gerak. Boleh tak sila terkadang? Yang mari. Kata wajib akal ni tak terima. Ni yang boleh mari tergambar juga tu lagu mana? Tu iktiraf je. Wa ujibah, dan dijawabkan ayat anil iktiraf lah daripada bangkangan kritikan tadi. Jawab lagu mana? Bi annahu, dengan bahawasanya halawasya'an atlaqa, menyebutlah oleh musannif atasawwura, menyebut oleh musannif akan tasawwura, akan tasawwur. Alladzi la yutasawwaru, sebut at-tasawwur, tapi wa aradat tasdiqa, yang dikehendakinya ialah tasdik. Tu orang panggil min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Sebut tasawuf, tu sabab lah. Dia sabab bagi boleh kita tasdik tu tasawuf, betul tak? Kita nak tasdik satu benda kena tasawuf dulu. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum di atas sesuatu perkara tu mesti kita kena dapat tasawuf perkara tersebut. Jadi nak tasdik satu benda mesti kena tasawuf. Jadi tasawuf tu orang panggil sabab. Tasdik tu musabab. Jadi di sininya orang panggil masuk dalam bab itlaq ke orang panggil sabab, tapi naknya musabab. Sebutnya sabab tapi naknya musabab. Mana? Sebut tasawuf gambar, tapi naknya ialah musabab. Apa? Hasil daripada gambar tu ialah benar, terima, tasdik. Ni apa? Itu lagu tu. Sebab tu dia kata biar annahu, dijawabkan daripada i'tiraf tu biar annahu dengan bahawasanya atlaqah, mengitlaqlah oleh Syekh at-tasawwura akan tasawuf
tapi wa arada padahal menghendakilah oleh syekhnya at-tasdiqa akan tasdik. Sebab tu ia tafsirkan la yutasawwaru ay la yusaddiqu. Tidak ditasawur, tidak digambarkan. Nah, tidak digambar, yakni tidak dibenarkan. Itu lagu tu dah. Tu. Jadi masalah hak demo nak mari tersilau tu silau, tapi benar ke tak benar? Tak benar. Mari silau tu tak ada. Tersilau, tersuruh, terupa sekejap tu tak ada. Tapi benar tak? Tak benar tu. Baiklah. Mari terupa tu lemah. Nah, terupa tasawur sekejap. Tapi adakah benda tu tasdik? Tak tasdik. Mari silau lah. Lepas pala tu Tuhan tak ada ku. Dah. Astagfirullah. Mari silau. Jadi bukan nak dengan makna wajib akal tu semata-mata tasawur, tapi naknya musabbab bagi tasawur sahabat tadi. Sababnya tasawur, naknya musabbab bagi tasawur apa? Iaitu tasdik. Baiklah. Maka sebab tu la yutasawwaru ai la yusaddiqu. Tidak digambarkan pada akal, tidak dibenarkan pada akal. Itu lagu tu. Jadi demo nak tasawur Tuhan tak ada. Tasawur ki jadi guano. Tuhan lemah. Tuhan bila tasawur ki, tapi betul ke tak? Tak tahu, tak tasdik tu. Baiklah. Nampak? Wa asyara dan telah mengisyaratlah oleh Syekh oleh Musanni. Lihadza bagi ini murad, bagi ini maksud tujuan. Tujuan kata Syekh tasawur tu ialah tasdik isyarat biqauli. Asyara takluk pada kata asyara. Biqaulihi dengan perkataannya, perkataan musannif ai la yusaddiqu. Itu dah. La yusaddiqu. Itu isyarat kata nak pada musabbab min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Daripada bab mengitlaqkan sabab itu tasawuf, tapi naknya ialah hasil daripada sabab iaitu musabbab, iaitu tasdik. Sebab tu yang mari tafsir la yusaddiqu tu isyarat daripada Syekh, maksud dengan tasawuf itu ialah tasdik. Tu. Ilah tu iqra ila akhiril ibarah lah, arah rumus. Wal muradu bihi huna, dan bermula maksud makna yang dikehendaki dengan dia dengan tasdik. Bihi ay bit tasdik. Bihi bi yusaddik tadi yusaddiku tu makna ambil tasdik lah. Bihi bit tasdiqi huna ay fit ta'rifi. Maksud dikehendaki dengan kata tasdik membenar di dalam definisi ini al-id'anu tu khabar dia, ialah iz'an. Apa iz'an? Mengaku hati. Tu mengaku lah mulanya, mengaku hati. Al-iz'an dalam kitab Maulid Al-Habsyi tu ada kan? Al-iz'an, mengaku hati, mengaku terima hati. Itu makna tasdik sini. Itu dah. Kama ay wazalikal murad, wazalikal muradu bit tasdiqi fit ta'rifi al iz'anu kainun kama. Gitu. Tu. Bermula demikian itu maksud dengan kata tasdik di dalam ta'rif tu ialah mengaku hati, adalah ia seperti mana barang qalahu yang telah diberkatalah akan dia akan barang asy-syaikhu oleh Syekh Muhammad Fadhali sendiri. La at-tasdiqul mantiqiyyu. Ai lal muradu bit tasdiqi huna at-tasdiqul mantiqiyyu. Bukanlah maksud dengan kata tasdik di dalam definisi itu ialah tasdik yang dibangsa pada ilmu mantik, bukan. Tu nah ilmu mantik kita tak masuk lagi tu. Nah, kalau kitab atas lain sebut dah. Mana? Ni kata idraku mufradin tasawwuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin wusim. Gitu. Dalam matam sulamul munawwar, sulamul mantiq. Ilmu ni ada dua. Mana? Idraku mufradin tasawwuran ulim, idraku mufradin tasawwuran ulim. Mendapatkan akan
apa pengetahuan idraku mufradin, mendapatkan akan setiap afro perkara tersebut, mengerti setiap afro perkara tersebut, mana mendapatkan orang panggil akan gambaran idraku mufradin tasawwuran ulim, mendapatkan akan gambaran bagi tiap-tiap afro tu, ia panggil ilmu apa, ilmu tasawwuri dia panggil. Nah lepas tu wadar kunisbatin bitasdikin wusim, mengerti nisbah sesuatu perkara tu, itu dipanggilkan tasdik di sisi ilmu mantik. Tu dah orang panggil tasdik mantiqiyu tu hak tadi dah. Apa? Reti nisbah, mengetahui nisbah satu perkara tu orang panggil apa? Tasdik. Contoh kita katakan kita nak kata Zaid ni manusia. Sebelum kita nak kata Zaid ni manusia, kita kena tahu dulu, kena tasawur dulu gapo dia manusia. Gapo dia manusia? Manusia ni apa? Insanun hayawanun natiqun. Manusia ni ialah yang mempunyai sifat berhidup. Mana al-insan hayawanun natiqun, mana aizu hayyin, yang mempunyai sifat berhidup. Apa mempunyai sifat berhidup? Mempunyai sifat berhidup dengan mana al-mutaharrik bi iradat, yang bergerak dengan kemahuan dia, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, nak berjalan ke apa, dengan kemahuan dia. Itu mana hayawan. Bukan mana hayawan itu nate. Hayawan sini dengan mana yang mempunyai sifat berhidup. Apa? Al-mutaharrik bi iradati, yang bergerak dengan kemahuan dia sendiri. Lepas tu, tapi yang bergerak dengan kemahuan sendiri, lembu pun bergerak dengan kemahuan dia. Betul tak? Kambing, kubah, ayam, itik, serati, berapa semua bergerak. Tu orang panggil hayawan juga tu. Apa? Yang mempunyai sifat berhidup, yang bergerak dengan kemahuan diri. Tapi bezanya apa? Natikun, yang boleh menggamuk, yang boleh mikir, yang ada kepala otak. Yang layak untuk idrak pengetahuan. Macam lembu, mungkin dia beli beras kilo. Kira dia bu giat kena rucik widui. Agak-agak dia gelik dengan beras. Agak-agak dia gelik dengan beras. Jawabnya tak kelik, sama ada masuk dalam perut orang atau orang pergi jual balik mana-mana. Dak ni. Bukan jenis dia bakat lembu tu nak bergamuk. Bukan natikun tu panggil. Baik tak? Tu. Bila kita dapat orang panggil tasawur manusia tu gapo? Tu orang panggil ilmu tasawuri. Kemudian Zaid manusia, kita pun dapatlah orang panggil tasdik, kan, nisbah antara Zaid dengan manusia. Apa? Zaid ialah manusia, betul tak? Tu orang panggil tasdiki. Wadar kunisbatin bitasdikin wusim, mendapatkan nisbah. Tu orang panggil ilmu tasdiki. Jadi bukan maksud dengan kata tasdik di sini ialah tasdiqul mantiqiyu. Bukan gitu. Wa illa, dan jika tidak. Tu wa illa, dan jika tidak. Jika tidak, apa ni? Wa illa ay wa illam yakun al muradu huna al idzan, gitu ya. Dan jika tidak, ini jika tidak adalah maksud dengan tasdik pada definisi itu ialah al idzan, ialah menerima hati, lam yandafi al-i'tiradu, nescaya tidak tertolaklah oleh kritikan tersebut. Yalah, kalau orang panggil tasdik sini bukan dengan mana idzan, maka tidak tertolaklah orang panggil kritikan. Sebab kritikan tadi dia kata terkadang wajib akal ni boleh digambarkan juga orang panggil tak ada kata wajib akal benda tentu ada. Terkadang yang mari dalam kepala otak kita wajib akal ni tak. Mana? Mari benda hak mustahil dalam kepala otak. Jadi kalau makna tasdik tu ialah tasdik dengan makna ilmu mantiki, mana? Kena tasawur dulu baru boleh tasdik. Nampak tak? Tasawur dulu baru boleh tasdik. Kalau gitu tak tertolaklah gapo hak diiktiraf tadi. Betul? Tak tertolak. Maka sebab tu tasdik sini, tasdik dengan makna izaan, terima hati, akur hati. Tu bukan tasdik mantiki tadi tu mendapat erti dua nisbah, bukan mengerti nisbah, bukan. Itu dah.
fata'ammal, maka hendak perhati dengan cermat olehmu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, qauluhu qaulul musannifi fil aqli, pada akal. Kata dianya yuhtamalu, diihtimalkan, ditanggungkan, diboleh jadikan, anna al, bahawasanya, akan bahawasanya alif lam fihi, pada perkataan al-aqli itu, alif la pada kata al-aqli itu ialah lil ahdi. Alif la lil ahdi pula, jumpa pula alif la lil ahdi sini, alif la yang termaklum. Nah, akal mana? Akal yang diketahui, tu. Kita berhenti situ dulu lah. Wal ma'hudu, dan benda yang termaklum tu al fardul kamilu, ialah afraq yang sempurna. Sebab tu kalau akal atau akal yang tidak kamil, mana akal yang punya syubhat, tu tak tasawuf, memang tasawuf lah dia. Macam akal orang rapi, akal orang hak tidak, orang panggil akal yang cerah, tu dia boleh tasawuf. Tuhan tak ada, tentu sungguh Tuhan tak ada. Balik kan dia gitu akal dia, tentu sungguh Tuhan banyak. Jadi gitu dia. Nah, jadi akal sini bukan sebarang akal, akal yang maklum. Wallahu alam. Terus panjang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.